Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita jaga kita pada semua yang hadir pada malam ini. Terima kasih atas sokongan anda semua. Saya tengok view pun dah makin meningkat. Alhamdulillah. So sebelum kita bermula, saya mohon untuk kawan-kawan share dulu. Okay, share dulu supaya banyak ramai lagi mereka yang boleh berada dalam live kita pada malam ni, insya-Allah, untuk mendengarkan perkongsian daripada dua panel dan salah seorang panel yang semua orang saya rasa kenali lah beliau, insya-Allah. Okey, sebentar saja lagi kita nak jemput dua tetamu yang akan bersama-sama kita pada malam ni. Untuk makluman semua, program Mega Business Opportunity Program ni, BOP ni, by Gemilang Empire Zurish Takaful Franchise Network ni, diadakan dah untuk memberikan info dan peluang perniagaan dalam industri takaful pada mereka-mereka yang kat luar sana, serta berkongsi pengalaman sebenar yang dilalui dalam kehidupan apabila diduga dengan sakit oleh panel kita nanti. So you all kena tunggu, stay tune sampai habis. Okay, sebabnya perkongsian ni sangat-sangat orang kata bagus dan juga memberikan manfaat kepada anda, insya-Allah. Okey, teruskan share dan like kerana tetamu kita telah pun berada dalam studio. Kita bagi studio lah, studio Gemilang Empire ni, dan tak sabar lagi dah nak berkongsi dengan kita. So kita nak teruskan, kita teruskan. Okey, panel pertama kita ni tak asing lagi dalam industri ni. Okey, dalam industri hiburan tanah air, pernah memenangi anugerah pelakon komedi TV terbaik 2010. Berasal daripada Batu Kerikil, Nogori 9. Siapa orang Nogori? Angkat tangan. Tak ada, okey. Kan, berasal dari Negeri Sembilan. Antara sitkom lakonan beliau yang saya ingat lah, saya ingat dulu adalah sitkom Simpang 3. Dan kini beliau juga merupakan ikon Gemilang Empire, dan saya dengan rasa syukur dan rendah diri ni menjemput tetamu kita, saudara Abby Yus. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya rasa tenang bila nampak abang Abby Yus, saya jadi gugup sikit. Biasa. Banyak orang macam tu. Hidup Pak Din JKK, kata dalam komen bang. Hidup Pak Din JKK. Amin. Okay, bang, macam mana keadaan sekarang bang? Sihat alhamdulillah? Alhamdulillah. Dah mula boleh buat projek lah. Alhamdulillah. Baguslah begitu bang. Kita mesti berada dalam keadaan sihat. Kita jaga diri kita dan kita kena jaga antara satu sama lain lah dalam keadaan COVID-19 sekarang. Ya. Okey bang, kita nak teruskan dengan panel yang kedua. Okey, panel yang kedua ni merupakan seorang wanita dan merupakan agency director di Gemilang Empire. Okey, berkepakaran lah dalam proposal MLTT kan, bab insurans nak beli rumah dan sebagainya lah. So saya nak bawakan kepada anda pada malam ini panel kita tak lain tak bukan iaitu Puan Juniza Muhammad Noor. Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Walaupun dah malam, kita still pagi lagi. Guys, teruskan like dan share. Teruskan like, share, bagi tahu banyak-banyak. Sebab kita punya hari ni memang sangat-sangat special. So saya nak love banyak-banyak, nak share banyak-banyak. So boleh share kita punya page ni dekat luar kat sana. Okey, biar semua orang tahu. Kan? So, saya minta love. Saya minta love dia banyak. Okey. So kita sekarang ni dah ada 250 view. Alhamdulillah. Wow, nice. Terima kasih kepada semua yang share. Teruskan share. Kita kalau boleh hari ni kita naikkan lagi bang. Kan, kita naikkan lagi. Boleh pergi sampai berapa ribu, kita ribukan je lah. Kan, tak payah nak orang kata apa, sip share awak tu. Teruskan share kepada rakan-rakan yang berada dalam live kita pada malam ini. Okay, kita nak inilah kita sampai dah tahap dia untuk kita memulakan program kita pada malam ini, sesi sharing dan perkongsian berkaitan dengan Business Opportunity Program yang dilaksanakan oleh Gemilang Empire Zurish Takaful Franchise Network, insyaAllah. Okey, kita nak terus lah tak payah nak orang kata berdolak-dalik lagi, kita nak terus pada soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama ini saya akan ajukan kepada saudara Abang Abby Yus. Okey, soalan dia bang. Kita kenali Abang Abby ni dengan panggilan Abby Yus lah. Betul lah. Tapi saya pastilah ramai yang kat luar sana tak tahu nama sebenar abang
Dan selain betul Abang Abi ni juga selain berlakon ada perniagaan sebelum ni yang kita dapat tahulah kan, ada perniagaan sebelum ni. So sudi kiranya Abang Abi kongsikan sedikit tentang diri, kehidupan dan perniagaan abang sebelum ni. Silakan bang. Baik, terima kasih Tuan Moderator. Pertama sekali saya minta ampun maaf sebabnya saya diminta bercakap Negeri Sembilan malam ni, tapi tadi saya dengar tak ada orang Negeri Sembilan. Jadi kalau tak faham nanti saya buat sari kata kat bawah tu. Okey, tolong komen orang Negeri Sembilan. Bagi semangat sikit pada Abang Abi kita. Tak apa. Saya sebenarnya kalau dekat Jerman pun saya cakap Negeri Sembilan juga. Jadi dia orang nak buat macam mana kan lidah dah okey. Baik, tak apa, terima kasih banyak. Sekali lagi saya nak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Terima kasih banyak-banyak saya nak ucapkan terlebih dahulu kepada Gemilang Empire yang sudi menjadikan saya salah seorang ahli keluarganya. Walaupun saya tengok tadi saya datang ke Gemilang, saya tengok semua orang-orang yang di Gemilang itu sendiri memang gilang gemilang wajahnya dan sebagainya. Saya tengok saya seorang yang lelaki terhangit di pasaran. Tapi walau macam mana pun saya berterima kasih lah. Baik. Nama sebenar saya Muhammad Yunus bin Abdul Rashid. Mesti tanya mana datangnya Abi Yusuf. Okeylah. Nama Abi Yusuf adalah nama pentas. Kalau dulu orang-orang dulu dia percaya kepada nama ni, tentu akan bagi satu nama lain, kita akan nama tu akan naik kata. Contohnya salah seorang dulu Liza Wati S. Liza Wati S pelakon lama tu nama sebenarnya adalah Rahim Jangan, tapi ditukar kepada Liza Wati S. Dan saya ditukar oleh seniman Ali Fuji, nama saya Ebit Yus. Tetapi ditukar balik oleh Mutardin kepada EBBY, patutnya EBIET. Jadi dia pergi kepada EBU. Okey, itu tentang nama. Okey, tentang perniagaan. Saya sebenarnya sebelum saya restoran tu, Adam Lai restoran dulu tu. Sebelum tu saya dah meniaga tapi kecil-kecil lah. Saya meniaga kecil-kecil. Kata orang saya tak pernah rasa malu. Saya macam-macam lah meniaga pasal malam, ikut orang lah meniaga pasal malam dan sebagainya lah. Tapi itulah perniagaan itu saya lakukan sebab tak ada kerja. Jadi kita bukannya kerana minat tapi kerana tak ada kerja. Tak ada apa nak buat, tak ada pilihan. So saya meniaga. Lepas tu sehinggalah saya tahun 82 hujung saya datang ke Kuala Lumpur habis sekolah dan saya kerja di kilang bakar bata dekat Sentul. Siapa tahu kilang bakar bata kat Sentul tu? Dia tahulah Skandar jadi kondu tu kan. Lepas tu mula saya macam mana saya boleh terlibat dalam industri filem ni. Selepas di kerja di Sentul tu saya kerja di Zack Restoran Bukit Bintang tingkat 2. Jadi di restoran tu banyak pelakon-pelakon yang datang makan. Jadi ada makeup artist nama Is datang makan. Saya perhati tengok pelakon ni dan saya tanya kat dia, macam mana kalau kita nak jadi pelakon? Sedangkan saya tak tahu minat dia. Tapi dia beritahulah, dia kata ketika itu nak kena pergi uji bakat. Memang susah nak dapat pun kan. Okey, tak apalah saya pergi. Kemudian ahli PG ni lah yang tengok saya. Lepas tu dia kata saya ada bakat, bawa pergi ke dia punya akademi seni lakon di Jalan Ipoh. Waktu tu saya tak ada duit. Sedangkan kalau kita nak pergi belajar lakonan ni nak kena bayar. Saya tak ada duit. Modal lah. Ali PG tanya, dia kata apa yang awak tahu, dia kata. Saya kata saya ada kemahiran saya bersilat. Okey, tak apa, dia kata awak ajar budak-budak bersilat, awak tak payah bayar yuran. Saya tak ada rumah nak duduk. Dia kata okey, awak boleh tidur di pejabat. Saya tidur di pejabat, alas kertas surat khabar, pagi-pagi kena vacuum pejabat upah dia. Itulah saya lakukan lebih kurang dalam setahun. Dan mulalah saya di situ melangkah dalam industri filem ni. Dengan watak ekstra atau pembantu ketika tu. Memang susah nak dapat job. Okey. Tentang meniaga tadi, daripada saya meniaga kecil-kecil tu sehinggalah saya jumpa seorang rakan yang ajak saya meniaga di Kampung Baru ni. Dan saya meniaga tapi tak lama. Kemudian seorang lagi kawan pula ajak saya. Sedangkan dia ajak buka restoran dengan modal yang besar. Tapi saya tak ada modal yang besar.
Tapi dia tak apa, kawan dia ada, itulah saya dekat Damlai Restoran tu dengan 4 orang rakan kongsi yang lain. Tapi apabila saya diuji oleh sakit, saya tinggalkan semua tu. Sebabnya saya dah tak boleh nak stres, nak fikir banyak. Jadi itulah lebih kurang sedikit sebanyak saya punya pembukaan atau mukadimah untuk malam. Okey, bang, terbaik. Mantap tu. Saya yakinlah ramai yang tak tahu sekiranya sebenar Baby Yus lah. Kita tahu-tahu tu, saya lahir-lahir keluar-keluar tahu Baby Yus je. Kan, tak tahu cerita sebenarnya. Tapi kita tahu Baby Yus memang sangat berbakat lah dalam bidang lakonan. Selalu menghiburkan kita kan. Okey, so kita teruskan dengan Puan Juniza. Okey, Puan Juniza, terus sedikit introduction tentang diri dan juga pengalaman berada dalam industri sebagai penasihat eksekutif dan sekarang adalah agency director di Gemilang Empire khususnya. Silakan. Okay. So semua dah dengarkan perkongsian daripada Abang AB kita. Okay, sebelum tu saya nak tengok dah berapa viewer, dah 300 lebih. Okay, siapa boleh bagi share ataupun bagi love banyak-banyak sebelum saya start sharing. So bagi love banyak-banyak, bagi like banyak-banyak. Baru bersemangat sikit nak cerita. Tak ada like je nak cerita. Okay. Alright. So first of all, sebelum tu saya kenalkan diri saya. Nama saya Juniza MN. MN tu bukan Muhammad Nur sebenarnya. Okay. MN tu. Okay, nama arwah ayah saya ni special sikit. Okay, Juniza Muhammad Nugelah. Okay, Nugelah special sikit. Okay, alright. So pengenalan diri, saya dekat dalam industri daripada tahun 2015 dan sehingga sekarang. Dan sebelum itu saya sebagai seorang pelakon grafik magazine Motor Trader yang jual kereta banyak-banyak tu. Okay, so kat situ lah. So perkongsian industri dalam industri. Okay, dalam industri apa yang saya dapat, apa yang saya boleh kongsikan dekat sini, industri ni memberikan apa orang kata reward ataupun unlimited income yang kita boleh dapat. Okey, dan semestinya dekat dalam mana-mana bisnes yang kita ceburi ada juga pahit dan manis dia. So yang pahit tu kita simpan sendiri, yang manis tu kita sebar-sebarkan. Okey. Okey, dalam masa yang sama dekat dalam Gemilang Empire ni, kenapa saya dekat dalam Gemilang Empire? Okey, saya bagi satu senario. Okey, sebelum tu saya nak tanya, okey, kalau macam kita pergi cari kerja dekat luar, kita nak cari kerja dengan company yang macam mana? So jawapan dia mesti company yang dah established, orang kata dah ada nama. So bila kita pergi kerja tu pun kita dah bawa dia orang punya branding sekali. So sama juga saya dekat dalam Gemilang Empire. So kenapa saya ada dekat dalam Gemilang Empire? Sebab Gemilang Empire ni salah satu agensi nombor 1 yang terbesar dalam Zurich Takaful Franchise Network. Nombor 1 guys, nombor 1 bukan nombor 10. Dia nombor 10 tapi buang kosong. So dia tinggal 1. So sebab tu dekat dalam Gemilang ni diorang punya, orang kata apa, diorang punya ukhuwah, diorang punya circle, diorang punya positif punya apa orang panggil tu, Allahu Akbar. Dia punya vibrate positif dia tu. Dia lain macam sikit. Tu sedikit mengenai kenapa saya dekat dalam dalam Gemilang Empire. Okey guys, terima kasih. Alhamdulillah kita dah habis sesi yang pertama ni. Okey, sesi pertama ni kita warm up, lebih kepada warm up. Kita belum masuk sebenarnya ni, kita masih warm up untuk introduction sahaja. Okey, kita dah dengar dah. So, kita nak bacakan komen-komen dulu sebelum kita teruskan ke soalan seterusnya. Kalau ada komen-komen ataupun, dan jika ada soalan-soalan, you boleh terus letak di ruang komen. InsyaAllah nanti kita akan naikkan soalan-soalan tuan-puan di kaca skrin ni. Di kaca TV pula nak sebut kan, di kaca skrin. Kan? So kalau ada Assalamualaikum daripada Afan Azri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan berada dalam live. Tolong keep on sharing lagi. Okay, keep on sharing. Ada lagi komen-komen daripada rakan-rakan kita. Abdul Fattah Abdul Halim, best. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Dengan soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya ni kepada Abang Abi Yus lah. Seperti kita sedia maklum,
Abang Ibil pernah diuji dengan sakit seperti mana yang abang cerita sebentar tadi kan, dan difahamkan telah memberi kesan kepada kehidupan dan perniagaan abang jugalah, serta keuangan lah khususnya kan, sepertinya keuangan. Boleh abang kongsikan bagaimana abang melaluinya dan apakah kesan tu daripada apa yang berlaku dalam kehidupan abang ni? Okey, terima kasih. Sebenarnya saya sebenarnya hidup daripada umur 20-an hidup bersama penyakit, bukannya hidup dalam kesakitan, tapi hidup bersama penyakit. Sebab saya tak tahu bahawa di usia 20-an tu saya sebenarnya dah mengidap kencing manis dan darah tinggi. Tapi saya tak tahu sebab saya tak tahu simptom-simptomnya bagaimana, walaupun benda tu kadang-kadang memelikkan saya, contohnya selalu dahaga, kencing malam sebagainya kan, tetapi kita tak tahu bahawa itu adalah simptom kencing manis. Bila saya dapat sakit jantung, lebih kurang umur saya 30 lebih, daripada 20 lebih saya kencing manis dan apa tu, tapi saya tak tahu. Bila saya berumur 30 lebih dan saya didapati sakit jantung oleh doktor, mengesahkan bahawa saya memang ada tersumbat, jantung tersumbat atau urat jantung tersumbat. Jadi barulah doktor cakap, dia kata awak sebenarnya dah ada kencing manis. Dah lama dah pun, dah berbelas tahun. Jadi kalau 30 tahun lebih, maknanya belas tahun tu 20 lebih saya dah mula dengan kencing manis dan darah tinggi. Cuma mungkin dia tak kuat dan ketika itu kita usia muda lagi, jadi kita punya daya tahan tu masih kuat. Jadi kita tak rasa sangat. Jadi apabila dah kena jantung, saya bypass tahun 98. Waktu itu gawat, saya masih ingat lagi tahun 98. Ketika nak bypass tahun 98 itu, saya waktu tu ada sebiji kereta. Jadi saya terpaksa jualkan kereta saya semata untuk sebab nak apa kos untuk bypass di IJN ketika tu. Itu satu. Jadi apabila saya dah sakit jantung, kemudian tu segala pergerakan saya kena doktor nasihatkan saya supaya saya berubah cara hidup. Maknanya saya tidak boleh terlalu aktif, saya tak boleh kata orang angkat benda yang berat, sekilo mandi dengan gayung tu pun kira dah berat dah. Jadi maknanya dah banyak yang terbatas. Tapi orang tak tahu sebab saya banyak menyuruh, saya tahan, saya diamkan, saya terus berlakon. Kadang-kadang orang pun tak tahu sebenarnya waktu saya berlakon tu saya pun tengah sakit kadang-kadang. Tapi sebab itu prinsip kami sebagai seorang pelakon, menghiburkan orang walaupun kita terpaksa bakar diri kita, macam itulah. Jadi saya dalam keadaan sakit tu meneruskan kehidupan sebabnya dah tak ada, kami ni tak ada kerja lain. Tak ada kerja lain. Ketika itu bukan macam sekarang ni pendapatan yang kita boleh nak meniaga besar ke apa ke, tak ada. Jadi kita harapkan itulah dia sumber pendapatan kita daripada berlakon tu. Jadi tak nak, larat tak larat, terdaya tak terdaya, kita kena juga buat kerja lakon. Itu saja kerja yang saya boleh buat. Jadi selepas pada tu, itulah dalam perniagaan yang saya jalankan dengan kawan tu, Adam Lai tu. Okey, saya nak share dekat sini. Ketika itu saya ada 3 biji restoran. Saya ada 3 biji restoran, saya ada 4 biji kereta. Rumah memang saya tak ada. Saya nak cari, saya tak suka rumah apa ni, saya suka beli tanah kan. Syukur alhamdulillah lah. Adalah sekarang kan. Tetapi ketika itu saya mengumpulkan aset ni selama 15 tahun untuk 4 biji kereta ni dan dengan kawan buka restoran ni. Tetapi dia hilang dalam masa sebulan saja. 1 bulan saja apabila saya diuji oleh sakit tu. Sakit yang last tu, buah pinggang bocor tu. Jadi saya terpaksa jualkan semua kereta saya, 4 biji. Disebabkan untuk menanggung perbelanjaan perubatan, makan, minum dan macam-macam lah. Rumah, duit rumah lah apa dan sebagainya. Jadi itulah saya katakan apabila kita bermula daripada kita bermula daripada kita bekerja, kita tak pernah sangka pun apa yang akan berlaku masa akan datang. Tapi bila dah berlaku, ada kejap dia lagi keluar, kejap dia lagi ke Negeri Sembilan. Minta maaf lah kan. Jadi apa yang berlaku pada hujungnya kita tak pernah fikir dan kita tak pernah sangka. Tapi apabila dianya berlaku, persediaan kita tak ada, dia akan jadi macam ni. Tapi ni syukur alhamdulillah jugalah saya. Kan? Tetapi
kepayahan kita dalam menempuh kehidupan sewaktu kita diuji oleh sakit tu, memang kata orang tu kalau tak adalah bantuan, ialah memanglah semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tetapi di dunia ni kalau tak ada bantuan daripada adik-beradik, kawan-kawan, saya pun tak tahulah ya, dan juga kalau tidak dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Okey, baik. Begitu kesan dia, kesan yang bukan kata Abang Abis lah, ramai kat sebenarnya di luar sana yang melaluinya kan, yang malah ada yang lebih teruk lagi daripada kita. Memang kesan orang kata apa, dugaan itu datang daripada Allah SWT, tapi perlu juga persediaan, bukan? Betul kan? Betul juga persediaan tu. Kiranya Abang ABU ni dah buat persediaan juga sebenarnya, bila Abang ABU cakap tadi kan tentang nak buat bypass, kena jual kereta kan, sampai kena jual kereta, lepas tu menyimpan hampir 15 tahun, last kali dalam masa sebulan sahaja guys, sebulan sahaja hilang simpanan yang kita dah usahakan. Sama je dalam keadaan kita masih lagi orang kata sihat ni, kita memang menyimpan, memang orang kalau kita tanya simpanan tu penting ke sangat penting, for sure orang akan sebut sangat penting, tapi simpanan itu adalah untuk persaraan kita nanti, betul lah untuk persaraan kita, dan pastinya kita perlu ada sesuatu ataupun mekanisme lain yang membantu kita insyaAllah dalam menghadapi musibah yang kita tak nak langsung dan tak minta berlaku pada kita insyaAllah. Okey, so kita teruskan soalan yang kedua kepada Puan Juniza. Okey, kita ni balik pada masih ramai yang kurang jelas sebenarnya tentang takaful ni ataupun kafala ni. Okey, dan peranan dia. So, apa takaful sebenarnya ni dan bagaimana kerjaya sebagai penasihat eksekutif tu membantu dalam industri ni? Boleh tak Puan Ju uraikan sedikit biar orang kata jelas, mantap, padu bagi orang faham tentang takaful insyaAllah. Silakan. Alright. So kita dah dengar pengalaman Abang Ibi dalam masa sebulan, semua kereta dia habis terjual, kena jual, terpaksa jual untuk menanggung segala kos perubatan. Saya dulu, Ju dulu takut tau dengan perkataan takaful ataupun insurans ni. Pasalnya setiap kali ada kawan-kawan tanya kan, cakap kau dah ada takaful dah? Kau dah ada insurans dah? Saya terus cakap dah ada. So bila saya masuk dalam industri ni, bila saya call orang, bila saya berdepan dengan dapat jawapan macam tu, semua saya cakap ini aku yang dulu. So aku yang sekarang ni dah berbeza gitu. Okey, macam ni. Okey, takaful ni dia macam ni tau. Dia dalam bahasa Arab dia kafalah. So maksud dia derma, bersedekah. Okey. So saya selalu samakan takaful ni dengan tabung khairat kematian. Okey, biasa kan dekat dalam satu taman kawasan perumahan, lepas tu ada surau kecil, biasanya diorang akan wujudkan satu tabung khairat kematian. Betul? Siapa setuju dengan saya, bagi love banyak-banyak. Okey, siapa setuju dengan saya, bagi love banyak-banyak. Di setiap kawasan perumahan ada tabung khairat kematian yang diorang wujudkan dekat surau tu. Kan? So, apa fungsi sebenarnya tabung tu? Saya nak tanya, apa fungsi sebenarnya tabung khairat kematian tu? So, fungsi tabung khairat kematian tu bila dekat dalam satu kawasan perumahan ada ramai orang yang duduk dekat situ. So, bila duduk dekat situ, diorang akan sediakan satu tabung. Satu tabung tu maksud dia bila diorang derma, tabung tu macam tabung derma. So, bila diorang masukkan dalam satu tabung derma, bila katakanlah si Polan ni meninggal, so fungsi tabung ni dia mengeluarkan dana daripada tabung ni untuk beri kepada keluarga si Polan yang meninggal ni tadi. Betul tak? Untuk apa dia keluarkan? Untuk dia uruskan dia punya dia punya kain kapan dia, gali kubur dia, pengurusan itu, pengurusan ini, kenduri itu, kenduri ini, kan? Sama. So sama juga dekat dalam takaful. Dalam takaful kita ada satu tabung. So tabung tu semua orang akan derma dekat dalam situ. Semua orang akan bersedekah dalam situ. So orang kita ni lebih suka bersedekah. Kadang-kadang kita ni bersedekah tak perlu tunggu kita kaya. Tak perlu tunggu kita kaya raya pun nak sedekah. Kita dah walaupun RM1 itu pun dah orang kata dah memadai. So dalam takaful ni kita semua masuk dalam satu tabung. So jangan rasa takaful ni adalah satu orang kata pembaziran. Rasa macam nanti bila masuk dalam takaful
Lepas tu nak claim, tak boleh nak claim lah, itulah. Lepas tu nak rasa macam rugi sebab rasa tak sakit. Kenapa kita nak kena rasa rugi sebab kita tak sakit? Bukankah kita kena rasa syukur, alhamdulillah sangat sebab kita tak sakit. So duit yang kita tabungkan tu kita boleh bantu orang lain. So bila kita bantu orang lain secara tak langsung, kita ni dah membuat satu saham akhirat, satu token, satu coin yang kita dah masukkan dekat saham akhirat tadi. Kan? So itu adalah takaful. Okey, soalan yang tu tadi, okey, sebagai penasihat. Okey, penasihat sebagai executive advisor. Okey, executive advisor. Okey, macam yang kita pernah, benda ni biasa berlaku tau dekat family kita. Okey, macam sesedara mara kita ataupun adik-beradik kita, ipar duai ke apa ke, ataupun masyarakat kat luar sana. Bila berlakunya kematian, mulalah si Polan ni tuntut, ini hak dia, yang ni hak dia, yang kat sini kata ni bukan hak dia. Lepas tu sampailah ke mahkamah apa semua, sampailah sekarang harta yang dibekukan sampai 70 bilion. 70 bilion. So semua tu harta orang Melayu kita. So apa fungsi sebenarnya executive advisor ni? Okey, fungsi sebenarnya executive advisor ni, jelas ke saya cakap ke laju sangat saya cakap? Habis jam. Okey. So fungsi executive advisor ni, kita adalah penasihat, okey, daripada dalam perancangan keuangan. So takaful ni adalah asas ataupun tapak dalam perancangan keuangan. Dia yang paling bawah, dia yang orang kata kalau piramid tu 1, 2, 3, dia paling bawah sekali tu. So kita kena ada dia punya asas dia dulu. So fungsi kita adalah untuk mendidik dan buka mindset orang Melayu kita bahawa takaful ni adalah asas dalam perancangan keuangan. Jelas? Okey, asas dalam perancangan keuangan. So kalau asas pun kita tak ada, so macam mana? So kat sinilah tugas kita adalah untuk mendidik, dan mengajar masyarakat kat luar sana. So kita sebenarnya banyak lagi fungsi-fungsi dalam sebagai executive advisor ni. So salah satu dia adalah yang saya cakap tadi, dia mendidik. So dia mendidik. Sebab orang nenek moyang kita dulu tak ada insurans, tak ada takaful, so orang mungkin tak percaya dengan benda-benda ni. So bila kita dah ada sekarang ni, zaman sekarang ni, so tugas kita untuk mendidik. Untuk mendidik dan memberi kesedaran kepada masyarakat kat luar sana yang kurang jelas takaful ini sebenarnya. Okey, Baijam, okey ke? So jelas ke semua? Baik, jelas. Mantap, padu. Okey, kita tengok komen. Kalau jelas, sila type komen jelas di bawah. Saya ada kawan, ubat pil kanser je 2,500 seminggu. Kita tahu antara penyakit-penyakit yang mempunyai kos rawatan yang sangat tinggi adalah ubat pil kanser. Sebabnya kadang-kadang ada medical card sampai 200,000 pun sometimes tidak mencukupi. Tidak mencukupi, dan itu berlaku kepada klien saya sendiri. Itu pengalaman saya lah, just untuk berkongsi dengan anda semua. 3 perkara yang akan anda terima jika mencarum di takaful: diri sendiri, tolong orang lain, dan pahala. Betul. Kita membantu orang lain dalam masa yang sama. Ada lagi komen? Konsep bantu-membantu, kita tolong saudara kita yang ditimpa musibah. Esok lusa kita pula yang dibantu. Ya, betul. Ada lagi komen-komen. Okey, betul. Banyak sangat komen bang. Bang, banyak sangat komen ni bang. Betul. Bukan untuk dunia saja tapi akhirat sekali. Mungkin jariah berpanjangan. Mungkin memang akan jadi jariah kita yang berpanjangan. InsyaAllah. So kita tengok lagi 2 komen. Kak Ju, perkongsian ilmu yang sangat hebat dan mantap. Memang steady. Sebab tu dia agency director di Gemilang Empire. Dan kalau you all nak tahu, Puan Juniza ni jugalah yang berperanan membawa Abang Abi Yus bersama-sama dengan kita insyaAllah, kan, dan bersama-sama dengan Gemilang Empire khususnya. Pengalaman yang hebat dari Pak Din. Bang, dia suka panggil Pak Din lah bang. Tak apa. Okey, kita teruskan dulu dengan soalan yang seterusnya. Saya dipahamkan Abang Abi Yus sebelum ni tidak memiliki apa perlindungan takaful atau insurans lah.
Okay. Hmm. Pernahkah ada approach untuk mewujudkan perlindungan sebelum ni? Dan bagaimana Abang Abi melihat keperluan dan kepentingan mewujudkan perlindungan takaful pada masa inilah, apatah lagi dalam keadaan kita menghadapi gejala COVID-19 ini, insyaAllah. Teruskan Abang. Okey, terima kasih. Tentang apa tu, dulu saya memang pernah di-approach oleh satu, tapi saya dah lupa lah apa insurance company dia. Ketika itu saya tak ada duit. Saya masa mula-mula nak berlakon dulu. Jadi untuk nak bayar bulan-bulan tu, ya tahun 80-an kita nak, kalau 100 ni pun dah tinggi dah besar sangat dah. 60 70 ni dah besar sangat dah untuk nak bayar bulan-bulan tu. Jadi memang waktu tu memang tak ada. Memang saya tak ambil lah sebab tak mampu. Tak mampu nak bayar bulan-bulan tu. Tetapi apabila saya dah ada kerja dan dah ada duit, ketika tu saya pula tak boleh. Semua polisi insurans tak boleh nak terima saya sebab ketika itu saya dah ada penyakit kronik. Saya dah ada kencing manis, saya dah ada darah tinggi, jantung Jadi dah tak ada. Saya beritahu kepada anda semua, saya ini secara jujur dan ikhlas saya cakap bahawa saya pernah offer syarikat insurans untuk saya bayar 1,000 sebulan waktu itu. Kalau boleh terima, polisi ni boleh terima saya untuk masuk di insurans setelah saya sakit. Tapi apa kenanya? Mana polisi yang boleh terima bila kita dah sakit? Kan? Jadi maknanya sebelum sakit tu kita kena bersedia. Sewaktu macam mana pula tak ambil yang besar, yang kecil, tapi sekurang-kurangnya kita ada bersedia. Kenapa? Apabila sampai saya sanggup sampai bayar 1,000 kalau saya dapat. Sebab saya dah tahu betapa pentingnya ketika itu. Okey, satu lagi saya nak beritahu kepada anda yang berada dekat luar sana, yang tengah share apa semua tu. Mungkin anda semua berkata di dalam hati, memanglah dia cakap macam tu sebabnya dia akan dapat untung kalau orang masuk. Baiklah tuan yang ada dekat luar sana, tuan-tuan, puan-puan yang dekat luar sana, saya bercakap tentang kebaikan insurans ni bukannya setelah saya masuk dalam empire ni, kerana saya baru tak sampai 1 bulan lagi duduk dengan empire ni. Tetapi saya bercakap tentang kebaikan insurans ni, perlindungan ini dah lama dah. Sewaktu saya sakit dulu, bila saya rasa betapa susahnya kita nak yalah, apabila kita dah tak boleh nak bekerja, bekerja pun kata orang sekadar yang kita termampu, kita dah tak boleh laju dah macam dulu. Kalau dulu kita dapat 1 month sebulan tu macam ni, sekarang ni dah lebih daripada setengah kurang dia. Sebab kita punya kekuatan dah tak ada. Jadi waktu itulah kita memerlukan benda-benda macam ni. Mungkin kita, kalau mak ayah kita kaya, keluarga kita kaya, mungkinlah kot. Tetapi dia orang pun, macam adik-beradik kita pun, dia orang pun ada tanggungan. Takkan sentiasa nak tanggung kita juga kan. Itu satu. Jadi satu lagi saya bercakap ini, kalau tak silap saya, satu video yang pernah saya bercakap, selagi boleh kayuh, kata tajuk dia. Saya dah bercakap lah tentang pentingnya perlindungan ni, insurans ni. Kenapa? Ketika itu saya tak ada dalam mana-mana insurans, saya tak masuk pun lagi dalam gemilang, dan saya tak kenal lagi pun Puan Zu. Jadi saya bercakap tu atas dasar pengalaman saya dan seikhlas saya. Jadi apabila saya dah sama dengan gemilang ni, saya lagi dibagi info, dibagi tahu, lagilah saya nampak bahawa betapa bagusnya. Dan saya bukannya beritahu pada anda yang berada dekat luar sana bahawa perlunya takaful tu saya sebut Gemilang Empire, sebab Gemilang Empire adalah satu-satunya syarikat insurans takaful yang berani bertanggungjawab mengambil saya duduk sama dengan diorang dan bagi saya sedikit imbuhan untuk saya meringankan beban saya bulan-bulan dengan ubat saya. Maka itu saya sebut dia. Tapi terserah dekat anda semua yang berada dekat luar sana, anda nak pergi ke mana pun. Tetapi yang pastinya kita perlu ada perlindungan ataupun insurans ini. Macam itulah. Jadi kepada anda yang dekat luar sana, sekali lagi saya nak beritahu, kita bersedialah sebelum kita sakit. Kita bersedia sewaktu kita boleh. Jangan kita dah tak boleh besok, kita nak bayar 2-3 ribu, kita ada duit pun.
dan memang dah tak boleh dah pun. Kan? Inilah yang berlaku dekat saya gini. Ini kenyataannya. Bukannya saya dengar daripada cakap orang. Saya cakap ni bukannya saya tengok orang tu cakap, orang ni cakap. Tidak, saya sendiri. Dia berlaku daripada saya, pengalaman saya sendiri. Itu Cik Syam. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya Allah, pengalaman kan. Pengalaman tu penting. Abang IBU sendiri bercakap dengan pengalamannya sendiri. Saya ikhlas ni daripada hati. Terpulang kepada anda untuk menilai. Tetapi apa yang kita dapat daripada apa perkongsian Abang IBU ni, sebenarnya kita kena wujudkan perlindungan ini ketika mana kita masih sihat. Ketika mana kita masih sihat, kalau you nak, orang kata fully coverage lah. Banyak macam-macam cover yang you nak, milikilah ketika mana kita sihat. Tapi kalau tak sihat pun sebenarnya di Zurich Takaful adalah produk untuk orang yang tak sihat, orang yang dah ada sejarah ni kan, masih lagi boleh mewujudkan dana hibah. Kurang-kurangnya ada dana hibah untuk tinggalkan kepada keluarga. Okey, kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Tengah cantik ni kan, tengah cantik orang kata apa, suasana keadaan sekarang, view pun dah 350 lebih. Alhamdulillah, why not lah. Saya mohon rakan-rakan tolong share, like, kita try lah orang kata achieve 500 viewer. Kita try achieve 500 viewer. Sokongan anda sangat-sangat kami perlukan, insya-Allah kan. Mohon tolong share dan like lagi. Okey, soalan seterusnya, industri takaful antara industri yang masih berjalan seperti biasalah. Okey, malah saya rasa masih sekarang ni makin berkembang lah di kala PKP ni. Betul tak Puan Ju? Kan? So boleh tak Puan kongsikan sikit apakah kelebihan sebagai kerjaya sebagai executive advisor ni di Gemilang Empire Zurich Takaful Franchise Network ni, untuk mereka di luar sana tahu kan, apa ni nak masuk Gemilang Empire, kenapa banyak lagi agensi lain kat luar ni kan, tapi kenapa Gemilang Empire? Silakan. Alright, kenapa Gemilang Empire? Macam saya cakap waktu mula-mula tadi, bila kita nak pergi bekerja, kita nak cari satu company yang sangat bagus, sangat terkenal, so senang kita carry diorang punya branding. Sama juga dekat dalam Gemilang Empire. Okey, kenapa dalam Gemilang Empire? Sebab Gemilang Empire ni agensi nombor 1, saya ulangi sekali agensi nombor 1 dalam Zurich Takaful Franchise Network. Okey, agensi nombor 1. Saya ulangi sekali, agensi nombor 1. Memang saya cakap banyak-banyak kali agensi nombor 1. Dia memang gemilang betul. Okay. Alright. So, kenapa jadi executive advisor Abang tadi? Sebab dia dah terlampau panas sangat kan? Dia terlupa sekejap soalan. Okay. Kita ulang semula. Kita ulang semula soalan ni. Boleh Okay. Boleh tak kelebihan sebagai kerjaya, sebagai EA di Gemilang Empire? Difahamkan juga ada slide ke nak dikongsikan kan? Ya betul. Okey. Kelebihan dalam Gemilang Empire. Okey. So siapa-siapa yang nak tahu boleh, sebelum saya keluarkan saya punya slide yang Vogi the Vast ni. Okey, nak minta you all bagi love banyak, tolong share video ni banyak-banyak, boleh share dengan kawan-kawan semua. Mana tahu diorang tengah mencari peluang pekerjaan, peluang perniagaan. So kat sini kita memberi peluang. Okay. Alright. So kalau kita tengok dekat slide kat sini, ini adalah business plan for consultant. Maksudnya kita punya executive advisor. Alright. Next, okay. Kat sini yang paling bestnya yang saya rasa memang sangat-sangat teruja dekat sini. Okay, untuk tahun pertama kita dibayar komisen sebanyak 40%. Okay, sebelum tu saya nak berjelaskan dekat sini, sebagai seorang executive advisor kita menerima komisen selama 6 tahun. Okey, komisen selama 6 tahun daripada seorang klien. Okey, komisen 6 tahun daripada seorang klien. Okey, tahun pertama komisen kita adalah 40%. Okey, 40%. Tahun kedua of course dia akan drop, dia akan jadi 30% untuk klien yang pertama. So kalau tahun kedua tu kita ada klien yang baru, so kita akan dapat 40% lagi guys. 40% lagi. So orang tahun pertama kita dah dapat 40%, tahun kedua orang yang tahun pertama kita dah dapat 30%.
orang tahun kedua tu, orang pertama dia akan dapat 40% lagi. So benda tu dia akan jadi tahun ketiga 20%, tahun keempat 15% dan total untuk seorang klien kita akan dapat commission daripada dia 125%. Okey, itu baru seorang tau. 125%. Cuba you bayangkan kita ada berapa ramai klien kita boleh bantu diorang. Kita bantu diorang dalam masa yang sama, kita bekerja, confirm kita nak gaji kan. So kat sini kita punya gaji. So bila kita dah diberi gaji, so kita perlu buat servis lah dekat diorang. Alright. So ini tahun pertama 40%. So kalau you all mungkin ada juga yang daripada company luar yang bagi berapa persen tu saya tak nak declare lah apa kan. Semua yang saya fokus kat sini adalah dalam Gemilang Empire. Okay, so 40% guys, banyak 40% tu. Okay, so next slide adalah, okay, sebagai seorang executive advisor, ini you punya income. Okay, contoh dalam masa sebulan, okay, contoh you coded bulan hujung bulan 1 ni, and then bulan 2 you dah start buat business. Okay, bulan 2 you buat business tu, okay, you dapat close sebanyak 10 kes bersamaan dengan 10 orang. Seorang dia akan contribute you 200. So 200 kali dengan 10 bersamaan 2,000 collected you akan dapat. So 2,000 collected you akan dapat, commission you itu tak berapa. RM800 kalau you tengok yang tangga nombor 1 tu, RM800. Itu commission bulan pertama. Itu baru commission. Kita ada lagi cash reward yang lain. So yang cash reward yang lain saya akan masuk dekat slide yang lain. So saya akan habiskan slide ni dulu. Okay, bulan yang kedua you buat perkara yang sama juga. Okay, close 10 orang dengan caruman seorang bersamaan RM200. So orang yang bulan pertama tadi dia akan continue bayar. Dan orang bulan yang kedua tu kita dapat klien yang baru. So kenaikan gaji kita dekat situ adalah RM800. So bulan kedua kita dah dapat 1,600. Okey, persoalannya dekat sini saya nak tanya. Sepanjang you all kerja dekat luar yang makan gaji ke tak kisahlah whatever kerja yang you buat sekarang. Okey, kenaikan RM800 ni dalam masa berapa tahun? Dalam masa berapa tahun you boleh naik RM800 ni? You punya increment daripada you kerja tu. Macam saya sendiri pengalaman pernah bekerja setahun sekali increment naik tu tak berapa. RM70, RM100. Ui, bernanah tau nak tunggu RM100 tu. Sekarang ni kita bagi increment setiap bulan kita bagi. Okey, setiap bulan kita bagi increment. Kenaikan you setiap bulan. So selama 12 bulan you buat benda konsisten, memang biasalah kita ni ada down and up and down kan. Tapi bila kita konsisten istiqomah dalam 12 bulan tu you punya gaji dah 9,600. Setahun tau 9,600. You rasa kalau you kerja dekat luar kan, dengan keadaan sekarang ni, you all rasa you all boleh achieve tak 9,600 ni? Boleh tak? So kalau kata apa, nak mencuba nak masuk dekat dalam kita punya industri, so you are welcome. Gemilang ni terbuka untuk semua orang dan tahun ni kita target 3,000 agent. So kalau you all dipilih, insan yang terpilih masuk dekat dalam Gemilang Empire ni, I cakap dengan you memang superb. Okay, so ini daripada segi commission sahaja. Kita ada reward lagi yang lain. Okay, reward lagi yang lain untuk next slide. Saya minum air kejap Alright, so kita ada My Second Income. Okay, My Second Income ni daripada tahun lepas lagi kita dah bagi tau dekat new agent. So tahun ni Zurich Franchise Network bagi lagi My Second Income. Macam mana you nak dapat My Second Income ni? Okay, bila you dah coded dalam masa 48 jam, you submit satu case je tau. Tak termasuk case sendiri. Okay, you submit satu case je, you dapat cash reward 100.
Kalau satu kes tu you submit 200 sebulan punya kes, commission you kat situ dah RM80. RM80 campur dengan 100, dalam masa 48 jam you dapat 180. 180 guys. 180. Itu satu kes. So paling-paling malas pun orang cakap sebulan you buat 9 kes. 9 kes tu paling malas tu. 9 kes paling malas tu you dapat cash reward 1,000. Siapa nak bagi you 1,000? 1,000 belum masuk dengan you punya commission 40% tadi tu. Commission 40% tadi tu adalah RM800. 800 campur dengan 1,000, you dah dapat 1,800. 1,800 tu siapa nak bagi you 1,800? Guys, siapa nak bagi you 1,800 ni? Okay. 1,800. Okay, ya selama 3 bulan, okay, first 3 months tu kalau you tengok dekat dalam slide tu, first 3 months, you consistent submit 9 kes, 9 kes, 9 kes, 1,000 dalam tangan tu memang dah garanti. Jangan risau, company bagi. Okay, masuk bulan ke-4 dan bulan ke-6, you submit paling malas pun 9 kes, you dapat lagi 1,000. You dapat lagi 1,000, 9 kes tu. Okay, 9 kes, so selama bulan ke-4, bulan ke-5, bulan ke-6. So kat situ 3,000 dah. Kan? So yang first 3 months tadi tu dah 3,000. 4, 5, 6 tadi dah 3,000. Kat situ dah berapa guys? 6,000 guys, 6,000. 6. 4 ni 6. 6 macam ni. 6,000 guys, siapa nak bagi? Belum campur commission lagi. Itu belum campur lagi reward lagi yang lain. Company memang sekarang ni bagi duit je, kan? Sebab kita memang kekurangan keuangan, so kita buat kerja, kita dapatlah kita punya orang kata kita punya what we call kita punya imbuhan, kita punya gaji. So inilah yang company bagi. So kita dalam masa yang sama juga tahun ni, tahu tak kita akan diterbangkan ke mana? Siapa nak tahu? Okay, next kita akan diterbangkan ke Hokkaido. Hokkaido ni negara Jepun yang kalau nak pergi memang mahal gila lah. Nauzubillah dia punya mahal tu. Makan dia kat sana lagi apa semua kan. So Hokkaido untuk rookie, company bagi 100,000 ACE je. Guys, 100,000 ACE ni macam ni je orang cakap. So kita dekat dalam Gemilang Empire kita ada LMT. So LMT tu Leaders Management Team. So yang mana kita punya sales and marketing, kita ada IT, kita ada soul and spirit, kita ada training department, kita ada HR. So semua yang ada dekat dalam LMT tu akan bantu you macam mana you nak achieve untuk Hokkaido dengan kota yang paling rendah dalam industri 100,000. Okay, itu untuk orang yang baru. Untuk orang yang lama kita bagi 130,000. 130,000 ni kira dah rendah lah juga. Saya tahun 2019 kot kontes ke Istanbul 150,000. 150,000. So sekarang ni company dah turunkan jadi 130,000. So tak nak lagi. Ya Allah, korang tolonglah jangan kufur nikmat. Ini company bagi kau punya dekat korang. Kalau yang mana kat luar sana saya tahu sekarang ni memang banyak industri yang terkesan sangat dengan pandemik COVID ni. Banyak orang dibuang kerja, company tutup, lepas tu kita government pula bagi air sinar yang bersinar-sinar, bagi pula air lestari. Okay, kalau betul company government dah bagi apa semua air sinar, memang bersinar-sinar kehidupan kita orang semua kan, korang semua yang kat luar sana kan memang dah bersinar-sinar. Cumanya, okay, apa you nak buat dengan air sinar yang you dapat tu? Okay, contoh, katakan you berniaga. You perlukan modal. Betul. Bila perlukan modal, okay, you dah modal, kemudian keuntungan daripada perniagaan tu pun orang kata mungkin kalau untunglah alhamdulillah, kalau tidak so kita terpaksa menanggung kerugian. Kan guys, kat sini orang kata peluang yang dibuka, Gemilang Empire membuka peluang ini kepada mereka-mereka viewer yang kat luar sana untuk buat second income bersama Gemilang Empire ALC ni. Memang sangat-sangat
sangat-sangat bagus, sangat-sangat superb, sangat-sangat marvelous orang cakap. Kalau you all tak grab ni, tak tahulah nak cakap macam mana kan. So mungkin ada lagi slide ke? Rasa macam dah tak ada dah kot slide. Okay, why Gemilang Empire? Kita simpan dulu why Gemilang Empire ni. Kita simpan dulu. Kita simpan dulu. Kenapa you all kena join Gemilang Empire? Saya minta rakan-rakan untuk terus share. Okay, terus share lagi sebab kita ada lagi perkongsian daripada Abang AB Yus aka Pak Din JKK. Nampak saya bagi full sebab ada sebut Pak Din JKK kan. So saya bagi full terus. Okey, boleh tak kita tengok komen sekejap daripada rakan-rakan ataupun ada soalan-soalan daripada daripada viewer di bawah. Siapa-siapa dapat air sinar tu kenapa tak nak sinarkan takaful anda kan? Itu dah mantap padu. Muhammad Riz. Okey. Rendahnya kuota Zurich Takaful. Yes, rendah. Sangat rendah. Okay. Sangat rendah. Kena join dan capai. Nak pergi ke Hokkaido free. Memang boleh pergi sendiri, betul. Dan saya alaminya bila dapat pergi ke Switzerland satu masa dulu. Satu tempat yang saya tak pernah pergi dan itulah paling jauh saya pergi. Paling jauh saya pergi. Dan benda ni adalah percuma sahaja. Janji kita buat kerja insyaAllah. Okay. Bisnes ni buka mulut, duit masuk. Tutup mulut, habuk pun tak masuk. Betul lah tu kan? Sama tu. Kan, okey, ada lagi komen bonus tak apa ni? Bonus tak campur dengan komisen lagi. Wow, ni tak payah tunggu air sinar. Zulkarnain Jemaat. Yes, AD daripada Kuantan. AD daripada Kuantan, insya-Allah siapa nak. Saya dah nampak dah rakan-rakan saya atau boleh leader yang berada di dalam live ini dah sharekan maklumat tentang diri mereka, nombor telefon untuk dihubungi dan juga kawasan. So kalau siapa-siapa yang berminat untuk sertai, boleh tengok di ruang komen. Okey, pilih kat mana you nak sebabnya Gemilang Empire berada di seluruh Malaysia termasuk Sabah dan juga Sarawak insya-Allah. Okey, kita nak soalan ni. Kita dah sebenarnya nak hampir-hampir dah bang ni. Dah sejam 1 minit dah kita bersiaran. Okey, kita ada soalan seterusnya kepada Abang Abi. Okey bang. Soalan seterusnya ni, difahamkan permohonan polisi hibah takaful Abang Abi baru je lulus. Kan, dengarnya baru je lulus. Walaupun dah ada sejarah sakit. So apakah saranan Abang Abi kepada mereka di luar sana yang dah ada sejarah sakit ni atau tak layak untuk mewujudkan polisi hibah ni dan kenapa walaupun sakit kena wujudkan juga? Silakan. Terima kasih kepada yang menyoal. Pada saya itu satu peluang keemasan. Saya sendiri sebelum ni tak tahu. Jadi apabila jumpa dengan Puan Ju, kemudian tu Puan Ju terangkan, bila saya katakan saya dah tak ada harapan lah untuk kata orang untuk dapat macam join dengan insurans ni lah kan, dengan Gemilang Empire ni. Tapi Puan Ju beritahu saya, dia kata tidak bang, dia kata sebenarnya ada satu program dia panggil hibah dia kata hibah ni sebenarnya boleh disertai oleh orang-orang yang dah berpenyakit pun. Dia kata. Jadi saya pun tak tahu, saya kata terserah dekat Puan Ju sebab saya memang mengharapkan sesuatu walaupun dia bukan untuk saya sekarang ini tetapi masa akan datang, tak apa. Saya kata sekurang-kurangnya dia ada kita maknanya menyimpan lah yang kita tahu bahawa benda tu pasti ada. Jadi saya kata dengan Puan Ju, okey buatlah, dan Puan Ju buat kan, dan Puan Ju beritahu saya dah lulus dan dah diterima pun, dan saya amat happy lah sebenarnya. Dan saya sarankan kepada anda yang berada di luar sana, bukan kerana saya join, sekali lagi saya katakan bukan kerana saya join ni Gemilang Empire ni, tetapi itu adalah peluang bagi kita yang dah sakit ni, adalah peluang untuk kita dapatkan apa ni hibah yang dibuat ni. Sebabnya kalau kita tak rebut peluang ni, kita tunggu lagi masa, langsung tak ada pula nanti kan. Jadi pada saya, bila ada ruang dan peluang macam ni, kita gunakan sebaiknya supaya kita tak jadi orang yang, macam saya tak jadi orang yang kedua kali terlambat. Okey. Coverage lah walaupun kita tak dapat full coverage kan, orang kata kan, walaupun orang yang dah ada sakit, ada sejarah ni tak akan dapat full coverage,
tetapi setidak-tidaknya masih lagi ada peluang untuk mewujudkan dana hibah yang bagi saya ataupun mereka di luar sana kena faham sefaham-fahamnya tentang hibah ini sebenarnya. Hibah yang kita sediakan kepada keluarga kita, memanglah kita dah tak ada, memang kita tak dapat apa-apa, betul lah kan? Tetapi bagi mereka yang kita tinggalkan itu, sebenarnya dengan hibah yang kita dapat, kita boleh membantu mereka untuk orang kata apa, memudahkan urusan. Apatah lagi kalau lah kita ni banyak sangat harta, macam Bayu kata banyak tanah tadi ke apa kan, so banyak urusan yang kita boleh permudahkan, urusan-urusan secara faraid dan sebagainya, insyaAllah. So kebetulan soalan ni kebetulan because Abang Abius merupakan ikon Gemilang Empire, dan dalam masa yang sama telah pun menjadi executive advisor di Gemilang Empire. So kenapa tiba-tiba abang rasa berminat untuk berada dalam industri ni? Saya tahu pastinya salah satu daripada jawapannya adalah untuk membantu atau memberikan pendedahan kepada orang lain. Tetapi apa yang abang lihat sebenarnya untuk berada dalam industri ni? Memang kalau saya fikirkan sebenarnya sebelum ini saya memang tak minat pun nak menyertainya. Sekadar kalau saya boleh polisinya boleh terima saya untuk mendapatkan insurans, itu je. Tetapi untuk menjadi kata ejen lah, senang kita sebut boleh, betul ke tu kalau sebut ejen? Betul. Jadi kalau untuk menjadi ejen ni memang pada saya jauh sangat. Sebabnya saya, orang tengok saya ni memang pandai bercakap, berlakon, berlawak sebagainya. Tetapi saya nak convince orang ni memang itu satu masalah bagi saya. Kerana saya ni cepat down sebenarnya bila orang sebut tak nak ke atau dah apalah, contohnya macam Puan Ju cakap tadi. Kalau saya dah memang dah tak approach dah. Macam itulah. Memang benda ni memang saya tak fikir dalam hidup saya bahawa saya akan cuba untuk jadi macam ini. Tetapi apabila saya fikirkan, dia macam win-win lah win-win tu maksud saya, kita tolong orang, orang tolong kita. Orang tolong kita, kita tolong orang. Macam tu lah. Bila saya tengok macam tu, saya nampak bahawa kita tolong orang tu daripada segi orang tu akan dapat perlindungan. Dan orang tolong kita adalah gaji kita, komisen kita tu. Tu orang tolong kita. Terus terang saya katakan, kenapa kita nak berselindung? Orang semua cerdik hari ni. Kalau kita katakan, aku tak ada komisen lah, aku nak tolong kau, ikhlas nak tolong kau, betul ke? Boleh percaya ke benda tu? Tak ada. Saya dapat, ikhlas saya kata. Tetapi, itu saya katakan tadi, kita tolong orang tolong kita. Orang tolong kita dari segi itu, kita tolong orang dapat perlindungan di tempat, mak kata Puan Ju tadi, tempat atau syarikat yang betul, yang bertanggungjawab. Saya mengatakan Gemilang Empire ni sekali lagi bertanggungjawab kerana saya tak ada kena-mengena pun dengan Gemilang Empire. Sebelum ni saya tak ada jasa apa pun dengan Gemilang Empire. Tetapi saya terpilih di antara beribu orang, saya terpilih oleh Gemilang Empire untuk duduk sama dengan dia. Jadi saya cuba je lah. Mudah-mudahan ada kata orang sesuatu yang saya dapat di sini kan, untuk maknanya kemudahan saya di masa akan datang, di samping orang lain juga dapat. Macam tu je. Jadi itu yang menyebabkan saya bila ditanya oleh Puan Ju, saya kata boleh lah. Cuma saya tanya Puan Ju, adakah itu syarat? Puan Ju kata tak. Sebabnya saya memang kalau di pos sangat, saya memang tak boleh. Saya akan bekerja dengan, maksud dia dengan masa dan cara saya. Sebab saya pertama sekali, sebab itulah dia, sebab saya stres kan. Tetapi saya cuba maksud ni sebab saya tengok Puan Ju pun kata dia akan bantu. So syukur Alhamdulillah lah. Tu yang menyebabkan saya pun nak sama-sama dengan Gemilang dan diterima, syukur Alhamdulillah lah, tu saja. Dan saya nak awak yang berada di luar sana bila lagi, itu saja. Alhamdulillah, for sure semua warga Gemilang Empire ada hampir sekarang ni 1,500 orang yang berada di seluruh Malaysia, semua welcoming Abang Abius bersama-sama dengan
keluarga Gemilang Empire, insyaAllah kan. Kita doakan sama-sama Bayu juga akan berjaya dalam industri ini dan juga rakan-rakan lain yang berada dalam industri berjaya, dan mana yang belum lagi join pun insyaAllah kan cepat-cepat join dan berjaya dalam industri insyaAllah. Okay, so kita nak teruskan soalan ni. Soalan ni saya kira soalan yang terakhir. Okay, soalan yang terakhir sebab kita dah bersiaran hampir sejam lebih dah ni rasanya. Sejam 9 minit memang tak cukup. Kalau ikutkan banyak lagi soalan nak bagi kat Abang Yus ni. Kan kat Abang Yus ni banyak soalan ni sebenarnya kan. InsyaAllah. Kita simpan untuk sesi yang seterusnya insyaAllah. Okey, soalannya kepada tu. Saya kira kan ramai dekat luar sana ni nak tahulah sebenarnya bagaimanalah kita nak join industri dan Gemilang. Kita dah tengok tadi ni benefit dia kan, kebaikan, kemanfaat yang kita akan terima bila kita join industri. Even kita boleh buat secara full time ataupun part time. Tapi orang nak tahu bagaimana sebenarnya nak join industri, especially nak join Gemilang Empire lah khususnya. Okay, nak mula jana pendapatan. Okay, dan macam mana nak join tu. So kita minta lah Puan Ju kongsikan sedikit kan, biar orang kata apa, short but nice. Kan, okay silakan. Puan Ju, silakan. Alright. Baru tekan Amit tadi. Okay, so bagaimana nak menyertai Gemilang Empire? Okay, nak menyertai Gemilang Empire kena jadi artis dululah macam Pak Din Kiki kita. Gitu. Tak adalah. Gurau je. Okay, nak menyertainya senang je. Okay, you all boleh contact dengan mana-mana kita punya agency director yang diorang dah bagi contact number dekat ruang komen tu. Boleh contact dengan mereka ataupun boleh contact dengan saya. Saya juga agency director. Nombor saya nanti saya akan masukkan. Okay, senang sahaja. Kita akan melalui satu exam secara online. Dan sebelum exam kita akan ada satu kelas yang kita akan ajar soalan-soalan ataupun berkaitan dengan apa tu takaful, bagaimana takaful apa semua, bagaimana dekat dalam industri semua. So kita akan ajar dalam kelas tu. Selesai habis sesi kelas tu nanti kita akan terus registerkan you online untuk exam. So exam tu dia punya nilai dia, kalau siapa yang join esok kita charge 800. Tapi siapa yang join malam ni kita charge RM80 je untuk yuran exam. So yuran exam tu hanya sekali sahaja untuk you dapatkan exam TBE, kita panggil sijil TBE. Okay, RM80. Kemudian kita akan online exam. Selepas habis online exam, kita dah dapat keputusan, kita akan terus registerkan you sebagai Executive Advisor bersama Gemilang Empire Agency Leader Corporation. Dan dan terus kita mengeducate rakyat Malaysia lah. So you all boleh contact dengan mana-mana kita punya agency director. Okay, lagi satu saya nak tambah kenapa Gemilang Empire. Sebab Gemilang Empire kita adalah nationwide. So nationwide maknanya dekat Sabah Sarawak kita ada dekat seluruh Malaysia. Di pelusuk negeri semua kita ada. So don't worry. So you all ada dekat negeri mana pun tak ada masalah. You all boleh contact dengan agensi director kita yang sedia ada. So nanti diorang akan tinggalkan nama dengan nombor telefon dekat ruang komen tu. Itu je, itu bagaimana cara untuk menyertai Gemilang Empire. Okey, so mudah saja step dia kan. Tak banyak, ada 3 saja ataupun ABC lah sebenarnya kan. Ambil exam, lulus, kemudian codedkan dan LMT, Leaders Management Team di bawah Gemilang Empire. Okay, Zurich Takaful Franchise Network akan membantu anda. So kita ada 5, kita ada region, kita ada regional head, kita ada state director. Okay, kita ada LMT di seluruh negeri insyaAllah. So jangan takut kalau kata you berada di Kelantan, boleh telefon ataupun call Eddie Bukhari. Ya, Eddie Bukhari kita memang mantap padu. Sebenarnya ramai lagi Eddie di Kelantan tu pun dah banyak dah sebenarnya kan. Di Kuantan pun banyak kan. So sama juga di utara dan juga di selatan tanah air insyaAllah. Okay, so tak best sebenarnya nak cakap benda ni. Serius tak best sebab kita dah nak berakhir. Tengah-tengah kita tengah panas ni kan, tiba-tiba kita dah nak berakhir kan. Sebab itu masa yang orang kata apa yang telah kita diberikan. So insya-Allah kita akan mungkin bersambung pada sesi-sesi yang akan datang. Tapi saya nak tengok dulu beberapa soalan ataupun komen-komen rakan-rakan kita di dalam sesi kali ni insya-Allah kalau ada.
Kita upskan sikit ruang komen. Mantap anda di luar sana. Bila lagi? Ni ayat Muhammad Razlan Shah. Mantap anda di luar sana. Bila lagi? Ni Abang Ibu cakap tadi ni kan. Okey, seterusnya. Banyak sebenarnya komen ni. Masukkan nombor telefon. Kan ramai yang letak nombor telefon kat sini. Bolehlah menghubungi Boleh hubungi mereka untuk anda join kita insyaAllah. Hibah untuk semua, bukan untuk orang Muslim. Ya betul, hibah untuk semua. Boleh dihibahkan kepada siapa yang kita nak hibahkan, ataupun agensi ataupun NGO yang kita nak. Okay, so that's why penting untuk kita wujudkan hibah. Bila orang cakap tak nak takaful, sebenarnya itulah masa sangat sesuai time nak beli takaful. Rosman Abdul Malik. Thank you, betul. Okay. Muhammad Riz, saya nak bantu semua tentang manfaat hibah ni, tak kira bangsa dan agama. Yes, itulah tujuan kita ataupun matlamat atau objektif kita sebenarnya kan. Di samping kita menjana pendapatan untuk meningkatkan ekonomi keluarga kita juga insyaAllah. Ada lagi? Kes mana kes? Kes mana kes? Ada komen daripada EA Izwan Tagaful. Kes mana kes? Terbaik, semangat. Okay. Ada orang WhatsApp saya Abang Abi. WhatsApp saya personal ni. Kan, tolong kirim salam dekat Abang Abi Yus. So saya sampaikan salam. Saya sampaikan salam daripada ejen daripada Johor Bahru. Dia sampaikan salam kepada Abang Abi Yus. Saya tunaikan hasrat dia secara live. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey. Kita ada Sobri Kedah, kita ada Tuan Abi, terbaik Tuan Abi Yus. Alhamdulillah. Okey. Alright. So terima kasih banyak-banyak pada rakan-rakan yang berada pada sesi malam ni. Hampir 350 orang yang berada dalam sesi live kita. Okay, menunggu hinggalah ke saat akhir ni. Saya nak nyatakan bahawa sesi kita bakal berakhir. Okay? Alhamdulillah, sebenarnya pelbagai dah maklumat dan info yang kita terima pada malam ni. Sebelum berakhir sesi kita kali ni, saya nak minta tetamu istimewa kita lah. Okay? Tetamu istimewa kita, Abang Abi Yus, untuk memberikan apa orang kata, kata-kata akhir lah dalam sesi kali ni insyaAllah. Okey, terima kasih banyak-banyak. Kalau kita bercakap banyak, mungkin banyak salah. Saya nak cakap sikit je. Apa dia saya nak cakap? Satu, jangan kita salah pilih, tersalah pilih. Kedua, yang paling penting, jangan kita tunggu dah terlambat. Itu saja. Maknanya, kita bersedialah sewaktu kita sihat. Jangan sampai kita sakit. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wow, pendek tapi padu. Pendek tapi padu. So kita ingat pesan-pesan ni kita ingat pesan-pesan ni. Okey, sedikit daripada Juniza untuk mengajak mereka di luar sana menyediakan perlindungan dan juga pada mereka yang nak sertai kita insyaAllah. Right, kepada mereka yang di luar sana, kami dari Gemilang Empire menyeru semua kepada yang ingin menjana second income bersama kami, dialu-alukan. Okey, nombor telefon saya dah letakkan dekat situ. Saya promote diri sendiri. Okey, nombor telefon saya dah letak kat situ. So bersama tim Geniza dan juga tim Abi Yus. Alright, so dalam masa yang sama you all dekat luar sana cari peluang kedua boleh bersama kami. Kepada mereka juga yang belum ada polisi takaful, sangat-sangatlah disarankan untuk mengambilnya. Nak pula sekarang tengah musim COVID macam ni kan, so kita tak tahu, mungkin kita insan terpilih untuk diuji dengan Allah dengan sakit. So kita buat preparation daripada awal, sebab tu dalam kereta ada tayar spare. Right? Itu saja daripada saya. Mungkin ni kita akan jumpa lagi dekat sesi yang lain dengan topik yang lain. Mungkin lagi sekali bersama lagi. So nanti kita akan arrangekan semua. Last but not least, saya wish good luck kepada semua. Welcome to Gemilang Empire kepada Abang Abi. Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih Riza. Saya ada nampak komen-komen yang menarik sebenarnya untuk saya baca. Okey, saya rasa tak salah untuk saya baca 2-3 komen ni. Okay, antara komen ni adalah daripada Kamal Garis Laksmana. Abang Abi rakan seperjuangan silat terbaik. Kalau Abang Abi kenal ni. Rakan seperjuangan. Abang Abi pandai silat yang main-main Okey, daripada Rosman Abdul Malik, alhamdulillah ada 3 prospek PM WhatsApp saya nak jadi EA.
Alhamdulillah, terima kasih berkongsi. Alhamdulillah, terbaik perkongsian. Gemilang Empire terbaik. Sedia sesuatu sebelum sakit. Okey, itulah antaranya komen-komen yang saya dapat bacakan. Okey, terima kasih pada mereka ataupun anda di luar sana yang support kita sampai ke saat ini. Okey, saya nak ucapkan alhamdulillah, saya nak ucapkan jutaan terima kasih utamanya kepada dua orang tetamu kita, Abang Abius dan juga Puan Juniza, kerana sudi berkongsi dengan kita pada malam ini. Saya rasa banyak manfaat yang kita terima, banyak pengajaran juga yang kita terima. Moga kita gunakanlah yang baik itu untuk kita jadikan kita punya, orang kata apa, panduan. Okay, panduan insyaAllah. So terima kasih Abang Abi, terima kasih Puan Juniza. Okay. Okey, dan terima kasih juga pada semua warga Gemilang Empire, terutamanya our Managing Director, our Executive Director atas cetusan idea ni, dan serta semua yang menonton walaupun kat mana pun korang ada lah kan, korang tetap teguh bersama dengan kami, tolong bantu kita share, kita boleh capai seramai yang mungkin. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak, jasa anda semua sangat-sangat kami hargai. InsyaAllah kita doakan semoga Allah permudahkan urusan kita dan pandemik COVID-19 ni akan berakhir, dan kita doakan juga kepada mereka-mereka yang dijangkiti atau dikuarantin akan cepat sembuh dan dapat kembali ke pangkuan keluarga insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, akhir kata saya mohon kemaafan jika terdapat kekurangan dari saya dan juga tetamu-tetamu saya. Kelebihan itu datang daripada Allah pastinya, dan kekurangan itu datang daripada kami sendiri insya-Allah. So perbuatan yang kita buat, rezeki yang kita dapat adalah bergantung pada kadarnya. The first step to achieve our goal is to take action, right? And then Gemilang Empire, we are the best. Yes, we are the best. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.